Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fa'fili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya ta'ala. Allahumma salli. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun, ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam Fitness Kolbu siri yang ke-72. Insya-Allah. 72, tak silap saya lah. 72 kali kita dah bersiaran, seminggu sekali. Bermaksud hampir setahun lebih dah. Nak masuk ke 2 tahun. Kita dah bersiaran. Apa pun yang kita lakukan, kita harap Allah terimalah amalan kita ini, insya-Allah. Apa yang kita lakukan ini adalah termasuk dalam menuntut ilmu. Kerana kita membahaskan tentang ilmu. Kita berbahaskan tentang nak membina kefahaman kita. Tiada yang percuma. Ya Ummu Abihah Zinnirah. Tajuk pagi ni, nothing's free, kata Jawa. Tiada yang percuma. Ini juga membina kekuatan jiwa kita. Nak bina kekuatan jiwa, kena faham apa maksud tiada yang percuma. Mari kita bahaskan pada pagi yang penuh barakah ni. Sambil tu, bantu saya bahakan dulu. Saya pagi ingin nak sebut nama-nama ni. Nur Samsiah Jambli, Hariza Jamnat, Iza Batrisha Hazim, Hamzi, Tuan Hamzi kita, Zawiyah Osman, Umi Nur Nisali, Nurul Faizura, Sofia Adura, Susilawati, Akhmar Hamzah, Zakaria Teluk, Mawadah Sakinah. Masya Allah. Apa hasil ni gagak datang juga. Rina Zaizul, Ashikin, Maknoh, Rosnah, Binti Umar, Siti Aisyah, Kemaruddin, Orkid Putih, Siti Kohara, dah semua nama lah. Zawiyah Osman, Gayah Simkat, tu dia. Kurnia Abadi, nama-nama samaran. Ramilah Selamat, Nur Halimatun, InsyaAllah Akbar Hamzah. Nur Haimah Zainal Abidin Siti Hajar,
Muhammad Hanif, masya-Allah. Najian Syafi'i, Salina Syari, masya-Allah. Ngahmun, Zauja Hafiz, Elfitra Amir, masya-Allah. Hadibah Abdul Rahim, Syarbia Kani, Azmira Ahmad, Nur Haimah Zainal Abidin, Rusmini Aiza. Gagak rindu nak dengar Fitness Kolbu. Itulah dia. Ke sini datangnya. Alda Adam, Rashida Ismail, Rohani Abu, Khalijah Ahmad, Muhammad Azmi. Ya, tuan-tuan, Muhammad Azmi. Syarifah Yahya, Fatma Akmar Hamzah. Alhamdulillah. Suaida Asmuni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nur Hanisah, Muhammad Najib, Ju Jack, Siti Hazira, Siti Mazira. Alhamdulillah. Kita doakan sahabat-sahabat kita semuanya yang istiqomah terus berada dalam pengajian. Syarifah Fahima, Mutiara Kasih. Standard lah tu. Bila lagi nak menunggu Faizura? Hidupkan menunggu. Jangan jadi penunggu sudah. Menunggu benda yang pasti tak apa. Berapa banyak kita menunggu benda yang tak pasti. Dah lama kita jadi penunggu dah kat hidup ni. Belajar-belajar menunggu. Belajar-belajar menunggu benda yang pasti. Apa yang pasti? Majlis ilmu, pahala, syurga. Menunggu bila mati. Menunggu solat. Tu. Jadi tak ada masalah lah. Sebab tu dia tak ada, orang kata tak ada satu keralatan. Ralatnya lah. Yang tak jadinya, kita tunggu manalah. Dah tak ada dah. Biar saya yang tak ada. Biar anda yang menunggu. Tak apa. Jangan saya ada, anda tak ada. Nunggulah manalah nama. Dulu ada lah juga. Dah tak ada dah. Dah canggih dah sekarang. Yelah dah pandai kan. Dia dah tinggalkan. Nampak? Kita yang menunggu pula. Menunggu jemaah masuk. Manalah. Dulu rajinlah komen. Sekarang dah tak ada dah. Allah. Kan? Tak apalah. Murid ataupun kita tunggu benda yang pasti. Tengok nama dah tak ada dah. Dulu kajian komen dah tak ada dah. Dah hilang dah. Dah beralih arah pun ada. Kan? Nak macam mana? Nak buat macam mana? Bismillah. Ustaz, orang yang dulu ustaz ada kebanyakan ustaz kan dia tak boleh tunggu dah. Ni lah ni macam mana? Orang datang bersilih ganti, yang bercakap tak ganti-ganti ni orang yang sama lah, insya-Allah lah. Yang mendengar bersilih ganti. Yang mendengar bersilih ganti agak-agak goyang tinggalkan. Dia dah goyang pening, dia macam tak boleh nak pergi, dia tinggal. Kan? Macam tak dapat dia punya ni, apa benda yang mengajar macam tak dapat sesuatu je, tinggal. Nak macam mana? Tak apa. Ada. Muhammad Fikri Jaafar masih steady. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tuan Haji Amiruddin ada maintain. Mantap. Tuan Haji Amir kita. Apa yang tadi percuma tu Ustaz? Apa yang faham tak ada yang percuma? Memang tak ada yang percuma, semua berbayar. Semua benda lah. Semua perkara tak ada yang percuma. Semua berbayar. Apa maksud berbayar? Semua ada balasan dan ganjaran dia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dengan Allah SWT ni, tiada yang percuma. Jangan tertipu.
Kita ingat percuma je, saja je buat kerja agama ni. Ingat percuma je, dengar tak dapat apa-apa. Kita ingat solat saja je. Ingat sebut nama Allah saja tak dapat apa-apa. Tak ada. Kata guru saya cakap, Farid, kau ingat dengan Allah ni percuma ke? Allah ni maha kaya. Allah maha kaya. Bila Allah maha kaya, apa saja yang tak ada? Semua ada. Malah Allah SWT menjanjikan pula yang kekal pula untuk kita. Abadan abada. Abadan abada. Allah SWT mengekalkan pula jaminan-jaminan yang Allah janjikan. Yang berkira ni manusia. Sebab duk main harta banyak sangat. Duk kira benda banyak sangat. Duk kira apa yang dapat banyak sangat. Lalu semua benda yang nak dikirakan. Rezeki itu sifatnya tak terkira. Ghairi hisab. Wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Tawakal tu Allah cukupkan. Bila cukup dia ghairi hisab. Tapi sebab kita dilatih, diajar, dididik, disuruh fikir, semua benda itu kena dikira. Semua benda nak dikira. Rosnizan Ros keluar masuk balik. Suara okey kan? Apatah lagi kita lakukan kerja Allah, suruhan Allah. Memandangkan mentang-mentanglah buat urusan Allah ni macam solat, itu tak ada istilah gaji, tak ada istilah duit. Kita pun anggap macam free. Free je aku solat. Siapa kata free? Siapa kata free? Alah ustaz jadi isteri solehah, tak dapat apa-apa, apa pun tak ada, atah pun tak ada. Siapa kata tak ada? Kita je cakap tak ada. Kita dia cakap kita ni dipergunakanlah buat kerja sia-sia lah. Padahal tidak. Rezeki sifat dia tidak terkira. Harta itu sifatnya mengira-ngira. Akhirnya rezeki pun dia berkira-kira. Ini nama ujian Allah SWT. Nak tengok kita yakin dengan pahala atau tidak. Masa. Ya abana Adam. Tafarruq li ibadati amla usadra. Ghina wa asudda faqra. Hai anak Adam, Allah kata, hadis kursi, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Luangkan waktumu beribadah kepadaku. Nescaya aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan. Dan aku akan tutup kemiskinanmu. Clear. Jadi apa yang anda buat, apa yang kita buat, jika benar perjalanan itu menuju kepada Allah, ikut pengajian, kenapa kita buat hari-hari? Sebab tak sia-sia. Dia tidak percuma. Dia berbayar. Allah bayar. Hari-hari buat ni, ya, sebab ni amalan kan. Allah bayar kita. Rasa dan bayaran Allah ni bukan bayaran yang manusia boleh bagi. Contoh, manusia boleh bagi duit, ya. Tapi Allah bagi lebih besar pada duit. Apa dia? Kegembiraan. Orang masih cari duit untuk gembira. Memang ada setengah dapat, tapi setengah tu dapat duka. Kecewa ada, bergaduh ada. Sebab duit berpecah-pecah, pecah rakam kongsi, bercerai-berai pun ada. Tapi yang boleh bagi bahagia, gembira, itu Allah. Allah bagi gembira, Allah bagi bahagia. Itulah bayaran. Dengan Allah Ta'ala, tak ada benda yang sia-sia. Rabbana ma khalaqata hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allah bagi. Allah bagi. Tak ada benda yang tak Allah bagi. Semua Allah bagi. Ini yang menguatkan hati kita. Tak ada istilah percuma dengan Allah SWT. Tak ada. Malah Allah janjikan syurga. Allah janjikan kehidupan yang bahagia. Allah janjikan bahawa, contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 25.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Tengok, Allah nak bagi jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Nampak? Allah bagi, tengok kat isteri, orang perempuan. Pertama cakap, dalam ayat ini Allah terang-terang cerita bidadari yang sentiasa suci. Ini orang perempuan nak sangat dekat dunia ni. Kembali perawan lah, kembali dara lah, jual ubat kadang-kadang cakap tak jaga mulut. Jual ubat, ya Allah, rasa nak, kalau boleh masuk tangan, saya masuk tangan, pang satu kali. Cakap kadang-kadang, ya Allah, hilang. Bukan hilang malu dah, hilang kemaluan. Allahu Akbar. Jenis cakap tak kerti bahasa. Oh, dia buat-buat action dia, orang perempuan bercakap. Tapi dalam Quran ada cerita dia. Walahum fiha azwajum mutahharah. Mutahharah. Azwajum, isteri kamu tu suci. Always young. Sentiasa tidak disentuh. Tengok Allah buat. Sentiasa kekal. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Kekallah kamu di dalamnya. Kekallah kamu dengan kesucian isteri yang suci itu. Nampak? Jadi ini satu ganjaran. Yang Allah janjikan. Kadang-kadang kita hari ini bila nak buat baik, kita fikir apa dapat. Subhanallah. Buat baik tak free, semua berbayar. Semua berbayar. Buat baik dengan suami dibayar oleh Allah. Buat baik dengan isteri dibayar oleh Allah. Macam mana nak pujuk hati ibu-ibu agar ikhlas berimak suami dan anak. Jangan jadi ibu yang kebendaan sangat. Pekat sangat dunia ni. Itu je. Bukan pujuk hati lagi dah. Bersihkan hati. Bukan soal pujuk hati. Cuci hati tu. Karat sangat dengan dunia. Sampai tak terminta-minta berharap-harap dengan anak, dengan suami. Bukankah Allah suruh berharap dengan Allah? Khidmat kita dapat pahala, nak harap orang apa lagi? Apa yang kita harapkan pada anak kita? Patutnya kita harapkan pahala hasil daripada didikan anak kita. Bukan harapkan harta dia. Kita nak masuk syurga. Nak syurga bukan dengan benda. Nak syurga dengan redha Allah. Redha Allah itu dengan pahala. Allah bagi pahala tanda Allah ridha. Suami. Nak dapat apa dengan suami itu? Tak cukup-cukup apa yang ada Allah bagi suami itu. Takkan tak pernah rasa nikmat langsung dengan suami itu. Nikmat itu walau sedikit tak mampu dibuat oleh siapa-siapa pun. Kita pernah merasai nikmat itu seawal-awal kahwin. Takkan lupa. Jemaah, jangan bawa lupa. Jangan bawa lupa. Dimabukkan dengan dunia. Nak lagi. Lala sekali mabuk dengan dunia. Kita pernah rasa nikmat. Cuma kita tak syukur nikmat itu. Kita rasa macam kita dipergunakan oleh suami. Kita rasa kita dipergunakan oleh anak-anak. Malah dia memperdagangkan anak-anak pun ada. Buat anak-anak tu berhutang dengan dia. Ni mak dah sara kamu, bayar balik. Allah. Ni apa cerita macam ni? Suami pun sama, kan berharap dengan isteri, berharap dengan anak-anak. Ini pengharapan yang membawa kepada kehancuran. Nampak sangat kita tak faham tujuan kita melakukan sesuatu itu kerana apa? Bersihkan hati. Bersihkan hati, bukan pujuk hati. Tak ada istilah pujuk hati, bersihkan hati. Dalam pengajian tadi istilah pujuk hati. Dalam pengajian istilah tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Sebab kita dah terpalit dengan kemahuan dunia. Kita nak anak untuk apa?
Ha? Anak tu, Allah adakan anak untuk kita ada pahala pada dia, bukan kita nak anak. Sebab kita selalu minta anak. Dapat anak, kita fikir pula, nak apa pula dengan anak ni? Minta suami, dapat suami, aku nak apa dengan suami ni? Apa lagi aku nak perah dengan dia ni? Patutnya kita minta Allah, ya Allah, aku nak engkau, ya Allah, aku nak engkau, ya Allah. Maka Allah kata, nak aku boleh. Dengan syarat, kamu berkhidmat dengan siapanya aku suruh berkhidmat. Maka Allah datangkan suami. Ya Allah, inikah jalan untuk dapat engkau, ya Allah? Khidmat dengan suami. Ya Allah, adakah ini jalan untuk mendapat engkau, ya Allah? Khidmat. Yakni, didik anak-anak. Dapat pahala. Ya Allah, adakah ini jalan untuk menuju pada engkau, ya Allah? Khidmat. Bukan minta dunia. Ini sebab gara-gara kita ditanam doktrin yang tadi. Semua nak kena bayar. Kita ingat benda ni percuma. Kita ingat buat kerja agama, orang kata apa? Kita ingat free. Sia-sia. Jadi isteri sia-sia. Itu ceritanya. Nah, surah Syura ayat 20, benar tu Suan Najahiyah, bagus. Sesiapa yang mengendaki dengan amal usahanya kebaikan semata, kami akan berikan kebaikan dunia. Dah. Kalau nak dunia, nak suami, dapat suami belum tentu dapat pahala. Nak anak, dapat anak belum tentu dapat pahala. Kita nak pahala. Anak akan tinggalkan kita bila-bila masa. Suami pun sama. Dia akan tinggalkan kita bila-bila masa. Kalau tak tinggalkan kita dengan kerja dia, dengan urusan dia, dia akan tinggalkan kita dengan kematian. Khidmat untuk akhirat, benar tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar tu Syekh Nahus Shah. Kita didoktrikan untuk konon-konon kena saling meraihkan, saling belai membelai, saling ni. Saling lama-lama hilang. Saling lama-lama hilang, habis hilang. Patutnya kita didik. Benar, Tuan Puan Hasah, sehingga kan isteri sekarang semua dah demand. Demand apa? Bukan semua isteri demand lah. Isteri kan dididik untuk, kerja rumah ni bukan isteri buat. Dikira. Semua nak dikira. Sebenarnya dengan Allah, memang tak ada yang percuma. Tanamkan diri kita. Tak ada yang percuma. Semuanya berbayar. Dunia tempat berpisah, benar. Dunia tempat berpisah, akhirat tempat bertemu. Betul tu Tuan Syarbiakan ni. Bersihkan doktrin pahaman daripada semua benda nak kena bayar. Tak semua benda kena bayar. Tapi tak semua itu percuma. Memang tak semua benda, orang kata tak semua berbayar, tapi tak semua percuma. Dan bukan kata tak ada yang percuma. Jawab gitu je. Yakinlah tak ada yang percuma. Tadi saya baru dengan pengurusan tim. Pengurusan tim Syakirin, lepas tu semalam dengan masjid. Saya kata, AJK masjid lagilah tak ada gaji. Dan saya kata, percuma ke? Tak, cek kosong. Udu'uni astajib lakum, mintalah dengan Allah. Najian Syafi'i, sebab tu jangan ada paksaan, kena ada kerelaan, kesedaran. Jadi kalau terpaksa, hati masih lagi ada kehendak pada dunia. Jadi bersihkan hati sampai rela, insya-Allah. Ustaz, apa khidmat terbaik suami di dalam rumah dan di luar rumah, dan mana yang lebih diutamakan? Utamakan untuk melakukan suruhan Allah.
di dalam dan di luar rumah. Dua-dua. Sebut utama dua-dua. Kan saya selalu cakap, orang lelaki ni jaga rumah Allah, jaga rumah tangga. Kalau di luar itu jaga rumah Allah, tu yang utama. Yang kedua jaga rumah tangga. Rumah tangga yang utama. Rumah Allah, rumah tangga. Kemudian kalau adalah rumah jemaah lain ke, tu buat bincang lah. Kalau tak, jaga kemaslahatan masyarakat. Apa khidmat kita boleh bagi pada masyarakat? Masyarakat. Malah masyarakat itu pergi pada rumah Allah itu agama. Khidmat keluarga. Itu kerja lelaki. Apa yang utama? Yang utama itu yang membawa kepada surah Allah Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu kerja Allah. Orang lelaki. Dia kan jadi pemimpin. Khidmat dengan keluarga. Pemimpin apa? Khidmat dengan agama. Permudahkan segala urusan agama. Khidmat dengan keluarga. Permudahkan segala urusan keluarga. Lelaki khidmat dengan suami dan rumah tangga. Permudahkan segala urusannya. Bukan khidmat dengan pelanggan. Ni asyik kuat khidmat dengan pelanggan dia kerja je. Siap ada kaunter pertanyaan lagi kat rumah tu. Ya. Ada khidmat dengan pelanggan. Khidmat dengan masyarakat. Itu kerja suami. Kerja lelaki. Masyarakat setelah khidmat dengan agama rumah Allah, khidmat dengan rumah tangga selesai, baru khidmat dengan masyarakat. Itu kaedah protokolnya begitu. Ustaz, masalah ada suami isteri tak tahu apa yang Allah suruh pada mereka. Tak apa, Allah akan bagi tahu dengan cara mana. Dua-dua itu akan dinampakkan dengan kesan daripada apa tindakan mereka yang mengambil mudah, culas dengan tanggungjawabnya ada. Jadi nak mengagihkan dia, Tuan Muhammad Fikri mengagihkan mengikut kewajipan. Keutamaan pada kewajipan. Benar tu, Bob, Tuan Bob kita. Khidmat dengan mak, isteri. Bila sebut pada keluarga, keluarga itu bermula dengan mak, kemudian baru isteri. Keluarga itu bermula dengan mak, kemudian baru isteri. Ingat, mak dengan isteri, mak yang utama, isteri itu kewajipan. Kalau sekadar buat kewajipan, meninggalkan yang utama, sila-sila kewajipan itu tidak menjadi kesempurnaan. Contoh macam solat lah. Buat kewajipan, tapi tidak utamakan solat awal waktu. Silat hari bulan, dia tidak menjaga solat dia. Bila menjaga keutamaan, sama menunaikan kewajipan, maka dua-dua terpelihara. Mak terjaga, isteri terpelihara. Kita nak dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Yang mana jadi suruhan, itu diutamakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan berat, ya betul. Masnah. Berat mesti letakkan pada solat. Bila kita beratkan solat, Allah akan ringankan yang lain. Allah akan ringankan hikmat. Beratkan solat, Allah akan ringankan hikmat. Sebab solat saja yang layak menanggung berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi tolong beratkan solat. Maka ringanlah khidmat. Kalau dia ringankan solat, maka beratlah khidmat. Sebab khidmat ni perlukan tenaga yang kuat, keyakinan yang kuat. Maka di saat dia memberatkan solat, maka dia akan meringankan. Allah akan ringankan khidmat. Jadi modus operandi dia. Modus operandinya itu mesti semuanya mesti mengutamakan memberatkan solat. Barulah segalanya nak dikhidmat akan jadi ringan. Itu kaedah dia. Pasti Allah akan bantu. Bantuan Allah itu pasti ada bagi mereka yang membantu agamanya. Membantu agama Allah termasuklah membantu melaksanakan suruhannya, meninggalkan larangannya. Aqimus salah, mendirikan solat. As-salatu imanuddin, solat itu tiang agama. Di saat tiang tidak dijaga dengan baik, bagaimana nak membina semua yang lain? Itu cara dia. Jadi, di rumah, para isteri, para ibu, pastikan beratkan anak-anak dengan solat.
suami pastikan isteri dan anak-anak tu beratkan dengan solat. Jadikah keluarga yang muqimus solah wa min zurriyati. Itu Nabi Ibrahim doa. Orang yang mendirikan solat. Allahumma salli ala Muhammad. Saya dapat bimbingan Ustaz Munir Hamzah, didik tidak kerja pala, Allah buat ringan untuk khidmat. Suami malas suruh buat khidmat. Suami pun Allah dah buat jadi sangat menyantuni kita. Rugi tak ikut terbiar Ustaz. Tengok. Hazam min fali Rabbi. Suami pun akan respon dengan baik. Nampak? Masya Allah. Hazam min fali Rabbi. Subhanallah. Subhanallah. Itu kata kunci yang mesti kita kena tanam dan kita kena hayati. Masya Allah. Kalau kita tak boleh tanam perkara yang utama, maka hidup kita akan huru-hara. Macam mana Ustaz Anis Bujang? Mak suruh suami pindah ke Kuching sedangkan suami kerja KL. Mak suruh suami. Mak suami atau? Mak suami lah. Baik. Apa saja yang mak suruh atau arahan, itu belum tentu menjadi kewajipan pada anak untuk tunaikan. Sebab dia ada keadaan-keadaan tertentu. Maka terbuka untuk perbincangan. Anak-anak, wahai anak lelaki dan isteri pun. Tak semua suruhan suami itu suruhan yang perlukan dilaksanakan. Tak semua suruhan. Contoh, suami suruh isteri kerja. Atau suami arahan bagi, awak kena kerja. Cari duit untuk abang. Isteri tak wajib buat. Kerana arahannya itu bukan arahan yang spesifik ataupun yang ada pada, dia panggil nas ataupun agama punya suruhan. Itu adalah keharusan. Harus je. Jadi tak semua suruhan itu jadi kewajipan. Sama dengan mak pula. Mak suruh kamu pindah Sarawak. Bincanglah, tak semua suruhan mak itu jadi kewajipan. Itu perlukan perbincangan. Tak semua benda. Tak semua kita semua ikut mak. Kau ceraikan dia. Tak boleh. Jangan balik dengan dia. Mak tak suka. Tak boleh. Jadi maknanya kena ada pertimbangan. Kena ilmu lah. Pertimbangan kewarasan itu perlu menjadi satu standard dalam kita memikirkan segala perlakuan kita. Mana yang ada kebaikan pada agama, kebaikan kepada masalah awam, itu dilakukan. Kalau benda itu mendatangkan mudarat, suruh pindah sehingga meninggalkan keluarga, itu kan menimbulkan kesan mudarat. Buat perbincangan, musyawarah lah balik. Musyawarah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu anak juga sebagai penasihat. Ustaz, kadang-kadang isteri tak ikut arahan, suami bermasam muka. Tengoklah arahan tu. Arahan apa? Kalau bermasam muka melibatkan kewajipan, contoh memenuhi keperluan, kewajipan batin suami masam muka, jangan berdosa. Kalau keperluan itu suruhan sekadar nak kehendak suami semata-mata suruh kerja masam muka, tak dosa. Yang penting isteri jangan masam muka dengan suami. Sebab tu hadis mengatakan yang berdosa isteri bermasam muka, bukan suami bermasam muka. Suami ni nak masam muka lantak lah. Nak masam ke, nak cuka ke, nak bubuh jeruk ke apa ke, memang dia bulan tak ada, tahun tak ada, datang angin kus-kus je. Muka Allah. Kadang nak ngajuk kejap-kejap jadi baby, kejap-kejap jadi ni macam-macam lah. Jadi isteri lah. Sebab tu berbalik kepada isteri. Isteri yang menjadikan jatuh hukum tu, isteri bermasam muka. Sebab deraka ni bukan letak pada suami marah, isteri marah. Sama dengan anak. Mak marah belum tentu deraka, tapi anak marah mak deraka. Tapi kalau mak marah anak, disebabkan perangai anak itu yang teruk sehingga menyebabkan kerosakan, itu pun anak deraka. Ya Puan Maria Ismail, betul ke mak suami kata
puan tak boleh jaga ayah puan kalau suami tak izinkan. Sedih rasa. Ya, rumah ni keizinan. Sebab di dalam tu perlukan orang kata nak jaga. Suami ni, diingat rumah ni adalah privasi suami. Jadi kalau belum masuk sesiapa jadi rumah, adakah suami rela dengan privasi itu? Itu maksudnya. Itu maksud tak izin tu bukan suka-suka tak izin. Jadi tengok privasi. Kalau mengganggu privasi suami, kadang-kadang dia nak buat belik dengan puan ke kan. Kena pula angin datang, jom nyanyi joget belik dengan aku dia. Sudah nak belik pula kawan ni. Dia nak kena berzumba pula dalam tu kan. Dia antara suami isteri tak ada aurat. Tiba ada orang luar yang dia kena jaga aurat, dia tak selesa. Mungkin. Tapi bincanglah. Semua terbuka pada perbincangan. Takkanlah tak boleh. Bincanglah, benda boleh bincang. Tengok pula kadang-kadang suami tak pergi. Kenapa? Nak jaga apa? Isteri pun aku jaga kata. Nak jaga ayah kata. Aku jaga dia. Sakit dia apa dia cari aku. Ni nak jaga ayah. Lagi dua-dua aku jaga. Dah. Isteri dia suami jaga. Nak mak ayah dia. Jadi pening lah kawan. Mak meninggal, rumah pusaka adik-beradik ada 5. Yang tua nak jadikan sebuah rumah untuk semua. Tapi ada yang tak setuju. Sekarang dah mula bergaduh adik-beradik hanya sebab rumah pusaka. Innalillah. Tuan Said Yusof, inilah dia. Pasal harta benda jadi bergaduh. Bincanglah. Bawa balik kepada faraid yang sebenar. Jangan ikut suka-suka. Dia bila suka-suka ni jadi macam tu. Benda boleh bincang. Dulu boleh bincang daripada tak kahwin sampai kahwin. Takkan benda-benda lain tak boleh bincang. Betul lah tu. Yang penting hati kita lah. Hati kita ni lihat apa. Tak ada yang percuma. Ingat, semua berbayar. Mungkin kita terpaksa melepaskan hak kita. Tanzul hak dia panggil. Tapi adakah melepaskan hak itu sia-sia? Tak. Allah bayar. Allah bayar. Tak boleh nak jaga mak. Memang. Tak boleh nak jaga mak. Memang isteri tak wajib jaga mak ayah. Tapi berbuat baik dengan mak ayah wajib. Menjaga tu tak wajib sebab kederat. Nak kena angkat ke, nak ini ke. Kalau isteri penat, tengok jaga mak tak wajib. Khidmat dengan suami wajib. Ketika jaga mak yang tak wajib tu, yang sunat tu, tiba-tiba suami nak berkendak atas isteri. Isteri penat. Jangan hati-hati. Anda dah menggugurkan kewajipan. Sama macam kerja. Kerja tak wajib. Ni suami tak suruh kerja. Dia nak kerja. Nak sangat kerja juga. Nak ada duit sendiri. Balik-balik letih. Bila nak bersama ke apa, dah tarik muka. Saya letih lah bang. Ingat, dosa. Sebab tak ada kewajipan pun suruh buat macam tu. Sebabkan buat itu, anda menafikan hak yang wajib pada suami. Hati-hati. Jadi kealasan kita penat sebab apa? Penat sebab khidmat dengan pelanggan. Bukan khidmat dengan suami. Sebab tu hak yang paling utama atas isteri suami dia. Tu hak yang utama. Biar kita habis tenaga atas suami. Jangan habis tenaga atas orang. Isteri ni cerita lain sikit. Sebab isteri dijadikan daripada suami. Sebab tu kena dengan suami. Jadi senyum pun bukan percuma. Bukan tak nak kena senyum. Senyum dapat duit. Ibarat macam senyum dapat duit. Senyum dapat syurga. Tak nak takkan senyum. Awak ni apa senyum-senyum? Dapat syurga bang. Ingat saya senyumnya percuma ke? Jawab gitu. Saya senyum bukan percuma bang. Senyum saya dibayar oleh Allah. Trend unboxing bini. Ramai asatiza dah komen dah. Okey lah. Dia benda unboxing ni menunjukkan lemahnya kepimpinan seorang lelaki. Itu je. Dan trend unboxing ni sebenarnya bukannya unboxing itu saja. Membiarkan isteri dengan keadaan terbuka, tersadai, tersidai. Macam tu boleh orang tengok dengan mudah. Unboxing lah tu. Sama je. Mudah untuk dilihat oleh lelaki ajnabi lain. Itu bukan sayang isteri tu. Itu jual isteri. Orang lelaki lain boleh tengok. Boleh membayangkan. Oh, okey juga isteri dia
Isteri pula bangga. Lepas tu ada pula alasan, saya cantik pun nanti orang cakap isteri siapa? Isteri abang tau. Isteri abang tau. Abang tak bangga ke dapat isteri cantik macam saya? Orang tengok Lily, Ailio ni ha. Abang tu bangga yang dapat abang. Memanglah suami dapat, tapi yang lain pun kongsi sekali. Ha, tu nama unboxing juga. Ha. Ingat unboxing ni apa? Dah lama dah unboxing ni. Biar dia tergulit-gulit, biarkan isteri macam tu. Open dia sekarang ni. Saya tengok laki-laki ni saya, ya Allah, geram pun ada. Hang ni kan membiarkan maruah hang ni biar bersepah kat luar tu, kenapa? Marah lah. Saya marah benda. Sebab perempuan ni mahal. Perempuan ni maruahnya Allah jadikan untuk dipelihara. Tiba-tiba ada lelaki yang membiarkan isterinya boleh dijarah, ditarah oleh orang ramai. Ibarat makan, sebab tu lama-lama dia tawar hati dengan isteri dia. Ingat ibarat macam nasi lemak asalnya berbungkus, bila dia makan, dia biarkan. Katalah body part isteri dia cantik. Kalau betul body part isteri dia cantik, jagalah jangan bagi orang lain tengok. Ini dah lah cantik, lepas tu terbuka tengah ngau orang lain tengok. Orang lain tengok dia telan liu. Nampak sangat suami ni yang tak mensyukuri nikmat isteri. Pak Liman nyanyi, Pak Karim, Pak Liman nyanyi. Pak Liman, Pak Karim nyanyi. Tengok, alah, hai. Macam ni mulut ni. Telah liur dia. Si suami, si isteri ni bangga. Rasa macam suami suka. Itu suami isteri yang kena tipu masak-masak dengan isteri. Biarkan. Adakah suami biarkan isteri? Ibarat apa? Makan sedap-sedap. Ni, dah makan sedap. Lepas tu biar bungkus kat luar. Makan sedap, lepas tu tak bungkus balik. Biar bersemut, belalat, kerumun, busuk, rosak. Sebab tu lama-lama suami tawar hati dengan isteri. Dia suka lagi tengok kompartmen orang lain. Minta maaf cakap. Isteri-isteri yang mana bangga sangat duduk tayang body kat luar tu, ingat, suami pun suka tengok body lain. Tak payahlah nak bangga, nak setia pada yang satu. Tak payah kalau tak kerti menjaga diri tu. Asal nampak bentuk je. Bentuk apa, atas ke, dada ke, punggung ke, peha ke, asal nampak saja pada orang lain, Allah akan tarik nikmat tengok pada badan awak. Wahai para isteri, ingat, jangan marah kalau suami tengok awak lepas tu tak selera. Mana tak seleranya? Makanan dah ada kat luar, dah kena jilat. Jilat apa? Anjing jilat, lalat kumun, semut. Tak selera dah. Dah terbuka dah tu. Dia anggap memang tak ada masalah. Lepas tu cari kenapa suami tak selera dengan dia. Beria-ria cari orang kata cari tip. Ini satu kezaliman. Sebab tu tutup body part masing-masing. Sebab menzalimi orang lain. Tak semua orang dapat seperti mana yang dia dapat. Dia bangga dapat body isteri yang cantik konon-konon. Lepas tu dia sendiri tak pakai isteri dia. Sebab apa? Dah tawar. Asyik terdedah, ada tawar. Ingat, nikmat cantik ni bukan duduk pada body dan badan. Nikmat cantik ni pada hati dan iman. Allah yang cantik kan. Allah tengok isteri tu halal. Ingat, yang halal tu yang cantik. Kan saya dah kupas. Kalau betul lah cantik pada rupa, kenapa yang ada yang cantik bercerai-berai? Kalau betul cantik pada rupa, kenapa ada yang cantik setahun sekali baru dapat, sebulan sekali baru dapat? Itu pun kalau dapat. Sebab tu cantik bukan pada rupa, cantik pada yang halal. Selagi isteri tu halal, selagi tu cantik. Apabila isteri tu buat benda yang haram, suami membiarkan isteri buat benda yang haram, maka yang halal akan jadi haram. Macam haram perangai kamu ni. Kan dah kena. Lepas tu bergaduh. Walaupunlah isteri suami tak jaga, tolong para isteri, jagalah diri kamu sendiri. Biarlah suami tu tak kerti nak jaga, tapi kamu jaga diri kamu sendiri. Dia akan jawablah kenapa kamu tak jaga. Allah akan tanya. Malaikat akan tanya. Sebab tu yang halal itu yang cantik. Jangan terpengaruh kalau anak lelaki tengok orang perempuan yang seksi-seksi, haram. Dah lah benda tu haram.
Dapat tengok. Apa dapat? Dapat apa? Saya cakap kat pelajar saya, kamu dapat apa tengok perempuan seksi? Ha? Kamu boleh dapat itu jam juga ke? Kalau kamu dapat pun, kamu dapat jadi kamu tahu. Sebab tu minta maaf saya cakap. Saya open cerita ni. Sebab ini pembelajaran. Dalam bab pengajian tak ada terselindung. Kenapa pelacur ramai? Kerana tak ada, dia tak boleh stick dengan yang satu. Dia tukar-tukar. Tu pelacur panggil. Ha? Habis Ustaz, kalau kahwin ramai pun macam tu lah. Itu kamu yang fikir macam pelacur. Kalau kahwin ramai, Allah bagi jaminan pula. Dia tidak akan ada lagi gangguan daripada hati dia. Kalau satu kerana takut nak ramai, satu sebab takut dengan makhluk, walaupun satu fikiran suaminya melayang-layang ke tempat lain. Anda ingat anda boleh jamin ke suami tak boleh fikir benda lain? Sebab tu jangan perasan. Mulut boleh cakap, awak je, I tak pandang perempuan lain. Dia tak tahu kamera mata ni dah banyak snap lah. Tangkap. Sebab tu dia relax dia, tak dapat isteri dia pun tak apa. Dia menung, berkhayal. Cukup berkhayal, cukup lah. Ustaz, ada lelaki bungkus. Baguslah, kamu yang mulia melati. Suamilah yang rugi. Kamu bungkus sebab nak menjaga diri kamu yang mulia. Takkan nak, kalau macam tu nak biar terbuka juga. Nak biar orang lelaki melirik tengok isteri juga. Macam tu. Kurang-kurangnya Puan Melati Kasihan katalah ditakdirkan suami dah dapat isteri macam tu. Tuk-tuk lah, katalah. Allah uji bercerai. Kurang-kurang anda masih ada maruah. Ingat, fikir panjang sikit bila bercakap. Geram hati. Kita dah tutup pun tengok juga perempuan keluar. Tutup tu nak jaga diri. Kok-koklah perangai suami tu sehingga membawa pada penceraian. Sekira tak dia bercerai, anda masih ada maruah diri. Kok-koklah dapat suami yang baru ke, dia masih ada sifat untuk menghargai. Kalau dah buka semua, nak ke orang? Hati-hati. Jangan pakai aurat tutup nisbah kepada lelaki. Saya bagi tahu lelaki. Dah tutup, kenapa masih tengok perempuan lain? Dah, dia nak mengundang benda yang murka, silakan. Benda yang halal dah ada, dia masih nak tengok yang haram. Tengok apa jadi nanti. Sebab itu, nak bagi tahu, benda yang halal dah ada, masih tengok yang haram. Walaupun suami isteri tu bertutup, dia tetap akan tawar juga sebab tak menjaga pandangan dia. Janganlah kata, abang saya dah tutup, jangan pandang perempuan lain. Tak jadi macam tu. Jangan tutup sebab tak nak bagi lelaki pandang perempuan lain. Saya bab aurat ni, saya ya Allah lama dah. Kita perhati je. Kita nak suruh jaga aurat. Tapi nampak orang kata kita sibuk kan. Tapi sebenarnya itulah dia. Memalukan kadang-kadang. Amir Fahdi, pudah tak wajib. Kan tutup muka tak wajib, pudah. Nak tutup lah. Tak masalah. Tutup bukan suruhan suami. Betul Puan Fazilah. Tutup tu suruhan Allah. Benar Tuan Syed Yusof. Berduri kerana isinya mahal. Berduri kerana isinya mahal. Sama juga. Bukan pandangan saya. Wanita pakai seluar pun selagi mana menampakkan bentuk. Syarat dia menampak bentuk tubuh, dikira mendedahkan aurat. Sama juga kalau pakai skirt, pakai blouse ke, pakai jubah ke, walaupun tak pakai seluar, tak ke jubah, tapi nampak bentuk punggung dia, sama juga aurat juga. Cerita dia tak nampak bentuk badan. Banyak kan jenis material, kena pilih lah. Suami kena jadi fashion consultant, perunding image bagi isteri. Saya macam tu, saya straight, saya rigid sikit dengan isteri.
Memang kena bising lah. Saya jenis tak. Dan ini kekuatan, ingat para suami. Kadang-kadang dia tak ada kekuatan nak tegur isteri. Lemah dia. Sebab apa? Sebab dia tak dapat kekuatan pada Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, khair. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni, kita kena letakkan satu kefahaman. Ramai perempuan tak faham antara longgar dan labuh, Ustaz. Labuh ini pada kedudukan dada. Longgar ni pada kedudukan bentuk. Kadang-kadang pakai labuh tapi ketat. Fuziatun nasiha. Wajib tak anak tegur mak? Wajib tak anak tegur mak? Ni kena faham ni. Bab suami isteri, jangan anggap macam kawan-kawan. Dia protokol sama macam anak dengan mak. Wajib ke seorang anak tegur mak? Tak wajib kan? Kalau anak tegur mak, katalah dalam masyarakat, seorang anak ni, mak kenapa bila nak berubah? Orang panggil anak apa? Anak yang soleh ke? Orang panggil anak derhaka? Tiba-tiba tang isteri bila tegur suami, abang ni siapa bila nak berubah? Tahu tak abang buat ni salah? Orang cakap, bagus, isteri yang bagus. Padahal sama je. Dua-dua tu akan membawa kepada derhaka. Jadi yang patutnya bukannya tegur, nasihat. Nasihat itu adalah satu tuntutan. Seorang anak wajar nasihat ibunya, maknya, ayahnya. Seorang isteri wajar nasihat suaminya. Cukup. Ustaz, macam mana nak berlapang dada dengan suami? Saya dah jawab dah, Fia. Lapanglah selapang-lapangnya. Duduk kat lapangan tu. Pergi cari tanah lapang, duduk macam tu fikir. Ada apa-apa halangan tak? Duduk pergi cari tanah lapang, Puan Fia. Duduk tepi laut ke lapang kan? Ataupun cari padang Wembley ke, duduk tengah-tengah tu. Tengok lapang tak? Lapang kan? Okey, kenapa lapang? Tak ada halangan. Okey, soalan dia, kenapa tak boleh lapang dengan suami? Sebab ada banyak halangan. Terkenang masalah, terkenang itu, terkenang ini, terkenang aku dipermainkan, aku diperkudakan, macam-macam per lah. Terkenang-kenang dia. Banyak halangan. Buanglah halangan tu. Nampakkan Allah. Kita masih nampak halangan tu kenapa? Kenapa kita halang? Kita sendiri yang meletakkan halangan. Itu kan suami kita. Kalau masalah, Ustaz, halangan saya suami lah. Suami tu halangan. Dah. Buanglah suami tu. Dah jadi halangan. Sempit betul pandangan saya melihat suami. Sudah. Dah itu yang dipikirkan. Macam mana? Tak dapat nak nolong. Halangan utama saya adalah suami saya. Habislah hidup macam tu. Ya Allah. Apa yang menghalangnya saya ni? Awak katanya. Sudah. Awak boleh ke tepi tak? Awaklah halangan pertama saya. Memang namanya rumah tangga yang nak menempah huru-hara, hancur binasa. Allah. Kitanya sendiri meletak halangan. Azizah Nayan boleh. Nasihat boleh. Nasihatlah elok-elok. Tak perlu buang. Allah tolong buangkan. Ialah halangan sebab tak lapang kan. Banyak benda duduk depan mata tu. Kenapa? Nampak kita tengok masa satu-satu. Cuba duduk tengah-tengah padang yang lapang. Ada apa-apa? Tak ada kan? Sebab tak ada halangan. Tak berlapang tu sebab ada halangan. Apa yang menghalang kamu? Tanyalah. Melati Kasim. Ustaz, sekarang ada yang menanggap bertutup ini sebagai trend bukan sebagai kewajipan. Sebab itulah hancur. Sebab mereka tidak ada ilmu. Menutup itu dengan ilmu, dengan kesuruhan agama. Maka dilakukan sebagai fashion saja. Hancurlah. Betul lah. Buang halangan, bukan buang suami. Bukan jenuh pula saya kena kan. Ustaz kata halangan utama suami, buang suami. Naya Pak Karim. Jangan cari pasal. Buang halangan. Jangan buang suami. Buang halangan. Jangan buang isteri. Buang isteri tu kenapa?
Janganlah buang, ya Allah. Anda ingat suami tu pakai buang? Anda ingat isteri tu pakai buang? Jangan. Macam mana Ustaz kalau ada suami yang ajak isteri pergi karaoke, isteri terpaksa pergi untuk elakkan pergaduhan? Bergaduh ni kalau kita menjawab-jawab. Tak ada bergaduh kalau kita jadi bisu ya. Dia biar dia gaduh. Bagi mikrofon. Nah, ambil mikrofon ni bang. Karaoke. Tak adanya bergaduh. Tak pergi. Tak payah pergi tempat macam tu. Kalau suami ajak, minta maaf bang, minta maaf sangat tak pergi. Awak ni kan gini. Ya malah. Beli set karaoke kat rumah. Habis cerita. Kalau macam tu, biar abang pergi karaoke dengan orang lain. Pergilah bang. Nanti kan abang karaoke balik tak okey nanti kan. Tak apalah bang, pergilah bang. Telah mikrofon. Saya selalu kena cok ustazah oleh sekelintir keluarga dan kawan-kawan sebab selalu tegur dan nasihat. Tapi saya tak kisah, saya balas dengan senyum je. Betul lah. Baguslah ustazah. Kalau kena cop dengan langsui, hantu Kak Limah, kan payah. Baguslah tu, angkatlah itu doa. Kan? Angkatlah doa. Walaupun dia peli kan. Tak apalah. Seorang khianat nak buat macam mana? Orang khianat nak buat macam mana? Orang khianat ni, biarlah dia penat. Orang khianat dia akan penat. Kita yang dikhianat, jangan kita pula yang membalas khianat itu dengan kejahatan. Doa ke Allah. Orang khianat nak buat macam mana? Buat macam tu lah. Buat macam mana? Buat no lah. Buat don't know sajalah. Sebab kita tak ada daya nak membalas khianat orang itu. Sebab orang yang buat jahat, dia akan dibalas jahat. Buat baik, dia akan dibalas baik. Kita jangan takut dengan keburukan orang. Kerana keburukan itu balik pada dia. Yang kita takut, kita buat khianat pada orang. Khianat itu akan balik pada kita. Ini hukum sunatullah. Hati-hati. Ramai kita takut dengan kejahatan orang. Sebenarnya kejahatan orang tidak menakutkan sikit pun. Yang takut kejahatan kita pada orang. Itu sebenarnya. Ada yang nak pindah untuk jadikan madu, alasan nak belajar kat pondok. Macam mana tu Ustaz? Kalau tak jumpa pondok, macam mana? Alasan dia nak pinang-pinang ni tak ada alasan apa. Alasan nak jadikan isteri, nak jadikan bidadari di syurga. Itu saja. Ya Tuan saya Yusof, betul tu. Benda yang melalaikan itu yang salah. Yang ada unsur-unsur yang bersalahan dengan agama. Suami dia panas dengan isteri sebab isteri buat baik. Sebenarnya bukan sebab isteri buat baik dia panas. Dia punya kebaikan tak ada, sebab tu dia panas. Itu ingat tu. Ustaz, ada yang bagi tu untuk nasihat anak lelaki menuntut aurat. Anak lelaki umur 24 tahun suka pakai jin ketat. Saya dah nasihat tapi tak diendahkan. Puan Syarifah Zakaria, untuk mak bukan sekadar nasihat, penguat kuasaan. Mak ni ada pangkat penguasa, pengarah, penasihat. Agak-agak nasihat tak jalan, kita kena dipanggil penyebat. Penyebat. Ambil getah paip, sebat. Tu dia ayat dia. Hang nak mengajuk, hang punya pasal. Aku sebat hang sehari. Itu je. Pakailah. Aku gerak. Sakit mata tengok suara jin ketat. Gunting kau koyak-koyak kan. Itu. Kena ada penguatkuasaan. Pengarah, penguat kuasa, penasihat. Tu jawatan seorang ibu dan ayah pada anak-anak. Jangan nak sampai kesudah nasihat. Mak pun jenuh nasihat. Kalaulah umur 10 tahun tak solat, boleh dirotan dengan sekadarnya. Kalau umur 24 tahun tak solat, dibaling dengan kayu. Faham? Tak ada lagi tu. Maksudnya, dah besar panjang. Takkan tak faham-faham. Penguatkuasaan saja. Kuatkuasakan. Kuatkuasakan. Tu saja. Bangah Sazani, benar tu. Buang halangan bermaksud buang keraguan. Hilanglah gangguan. Sebab itu kita adakan kuliah kita setiap malam. Kita buat pengajian. Kita buat pengajian, amalan, bacaan suratul hadid. InsyaAllah. Kemudian kita munajat. Sebab nak hilangkan keraguan. Itulah halangan paling besar kita. Adalah keraguan kita.
dan keraguan itulah yang menyebabkan datangnya gangguan dan gangguan yang membentuk pelbagai kesusahan dan halangan demi halangan. Saya dah sorok tapi dia beli yang baru. Sorok tak jadi Puan Syarifah, gunting depan dia. Hang nak beli, aku gunting sekali. Gunting saja. Sorok-sorok tak jadilah. Farafadullah. Betul. Kita buat baik orang yang panas. Yang panas sebab dia tak ada kebaikan itu. Kita buat baik, jangan kita yang panas. Kebaikan tu menyejukkan kita. Sebab tu kenapa kita boleh baik, sabar dengan orang yang pandang kita buruk? Sebab alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan kita tu menyebabkan kita sejuk. Orang panas tengok kita. Kita yang kahwin, dia yang panas. Kita yang berpoligami, dia yang rasa macam kena api. Kita yang poligami, masuk tajuk. Kita yang poligami, dia yang macam kena api. Apa hal? Sebab dia yang tak boleh buat. Dia banyak kisah silam. Kisah memori daun pisang. Kisah kena baling periuk. Apa macam-macam kena baling. Kena kurung, kena pulau. Dia. Kita tak. Tapi dia dengar saja kebaikan pada poligami, terus dia. Itu dia, bukan kita. Teruskan nasihat Puan Sidamida. Teruskan nasihat. Teruskan nasihat, jangan berhenti. Kalau anak merajuk lari rumah macam mana Ustaz? Biar dia lari jauh-jauh. Cakap lari tu biar jangan dekat-dekat. Bagi 100 km kalau kau nak lari. Mak ni kena ada izah sikit. Kau dah besar kan? Kau nak lari? Kau silakan. Kau dah balik kan? Kau buat dosa, kau tanggung. Fikir. Biar jadi mak-mak macam orang otai-otai dulu. Tok Wan kita, Tok Nyang kita. Hang nak lari? Silakan. Buat pelarian. Hang jangan jadi pelarian sudah. Cakap macam tu. Kau nak 100 meter, 1 km, 200 km, silakan. Jangan ingat mak tak cari, kau yang lari. Dia kena macam tu je. Dia bab nafsu ni kena tegas. Dia tak boleh nak bernegosiate dengan nafsu. Kelak lagi bulan, kita yang akan lesu nanti. Bismillah. Nak lari mana Puan Syarbiakan ni? Jauh mana? Tak jauh mana pun. Pusing-pusing tang tu juga. Tak lari jauh. Tak ada yang jauh. Semua dekat dengan diri. Semua dekat dengan diri. Nampak? Ya, nafsu perlukan ketegasan. Dia tak ada istilah kelembutan pada nafsu. Kalau tengok pada cerita tentang nafsu, Allah jadikan memang direjam dalam neraka 1000 tahun 3 kali. Baru dia mengaku. Siti Hazira, anak ikut live saya setahun senyum-senyum. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Bapa suruh anak solat tapi dia lambat-lambat solat. Itu dia lah akan tanggung. Anak, dia bukan kata lambat-lambat solat. Kalau bapa suruh solat, walaupun bapa tak solat, maka suruhan itu adalah suruhan agama. Wajib solat juga anak. Tapi bapa lah akan hilang credibility itu. Tanggunglah. Keutamaan anak bukan kira tapi akidah akhlak. Betul kan Ustaz? Ya, Tuan Syed Yusof. Daripada situlah akan membentuk karier. Baik, insyaAllah saya kira cukup setakat itu dulu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata atau kurang bicara dalam majlis ilmu kita pada pagi yang penuh barakah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.